Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Cikgu ucapkan kepada semua yang menonton live pada petang ini. Okey, so pada petang ini masih bersama dengan Cikgu Adila daripada Akademi Roda Genius untuk subjek Matematik UPSR yang memfokuskan matematik tahun 4. Alright. So, 2 minggu lepas, kita stop pada tajuk ruang, kita stop pada tajuk ruang iaitu pada subtopik perimeter, betul? Kan? Kita cover 2 minggu lepas subtopik perimeter. So, pada petang ini cikgu masih akan berkongsi dengan kamu tajuk ruang, tapi kita akan continue lah. Kita continue tajuk apa? Kita continue subtopik luas dan isi padu. So cikgu akan masuk luas dulu. Alright, so sekejap cikgu tulis dulu. Apa itu luas? Pernah dengar tak apa itu luas? Luas ataupun dalam bahasa Inggeris area. So, luas bersamaan dengan area. Apa itu luas ataupun apa itu area? Cikgu pasti yang tahun 5 dan tahun 6 pasti dah belajar apa itu luas, betul? So, untuk hari ini cikgu akan cover juga. Kamu boleh tengok jugalah. Bukan semestinya untuk tahun 4 je. Sekejap cikgu nak pakai ni. Cikgu lupa tadi, kejap. Allah, lupa pula. Kejap. Macam mana nak pakai ni? Kejap. Okay. Dah ready dah. Alright. So, untuk luas, cikgu akan bagi tahu dulu apa maksud luas. Lepas tu baru kita pergi secara detail lah. Alright. So, luas ini bermaksud besarnya sesuatu kawasan. Kalau kita nak tahu sesuatu kawasan tu berapa luasnya, maksudnya kita kena kira berapa besar sesuatu kawasan. Nanti cikgu akan tunjuk contoh bentuk lah yang ada. Ataupun kamu boleh juga fahamkan maksud luas ialah jumlah keseluruhan bagi sesuatu permukaan. Contoh cikgu lukis bentuk segi 4. So kita kena pasti dulu ni segi 4 apa? Kita dah belajar minggu lepas. Ni segi 4 apa? Ini segi 4. Segi 4 apa? Dia ada segi 4 sama dan segi 4 tepat. So, tengok kat sini, ni segi 4 apa? Bila sisinya tak sama, maksudnya ini ialah segi 4 tepat. So, macam mana kita nak tahu luas bagi segi 4 tepat? Kita kena kira, nanti cikgu bagi tahu. Kita kena kira, macam mana kita nak kira? Kita kena kira ni, keluasan dalam ni. Cikgu lorekkan. So, ini ialah luas bagi segi 4 tepat. Jadi, caranya macam mana cikgu? So cikgu akan kongsikan macam mana kamu nak kira luas bagi segi 4 tepat. Alright, so cikgu tulis dia punya rumus dulu. Alright, sekejap. Rumus dia, rumus ataupun formula dia sama je maksud dia. Rumus ataupun formula. Untuk luas, kamu akan belajar hanya ada dua formula saja. So yang pertama ialah formula bagi segi 4. Yang kedua, kamu akan belajar formula ataupun rumus bagi segi 3. So tengok kat sini, segi 4 dan segi 3. Mesti ada yang macam bertanya, kenapa segi 4 saja? Kenapa tak segi 4 tepat? Kenapa tak segi 4 sama? Kenapa cikgu tak tulis macam segi 4 tepat kat sini ataupun segi 4 sama? Sebab segi 4, tak kisahlah dia segi 4 sama ataupun segi 4 tepat, dia mempunyai
rumus yang sama. Okey, dia menggunakan formula yang sama. So, cikgu hanya tulis segi 4 je lah. Sama ataupun tepat. Dia menggunakan, okey, dia menggunakan formula yang sama. Jadi, apa formula dia, cikgu? Alright. So, formula luas bagi segi 4 ialah, okey. Cikgu buat macam ni lah, bentuk segi 4. Luas segi 4, formula dia ialah panjang. Okey, panjang kita kena darab dengan lebar. Okey, contoh kat sini. Contoh yang cikgu lukis ni, tengok kat sini. Contoh kat sini. Nak tahu keluasan bagi segi 4 tepat macam mana? Kamu kena darabkan panjang dan lebar. So, mana satu dia punya panjang, cikgu? Mana satu dia punya lebar? Okey. So, macam mana kita nak kenal sisi mana yang panjang dan sisi mana yang lebar? Ialah caranya macam ni. Okey. So, kawasan yang mempunyai garis melintang, macam ni lah cikgu buat macam ni. Melintang. Okey, melintang macam ni. Itu kita panggil dia sebagai panjang. Okey. So, kawasan yang selebihnya tu, kalau sini panjang, okey, sini panjang dan sini panjang. So, yang baki ni ialah lebar. Okey. Ada bentuk dia menyendeng tapi kat sini dia straight kan. So, kat sini dia punya panjang. Macam mana cikgu nak tulis ni? Kat sini lah. Okey, ni panjang. Okey. Ni, okey, warna lain lah kot kan? Baru nampak sikit. Okey, so ni lebar. Okey. So, formula bagi formula luas bagi segi 4 ialah panjang darab dengan lebar. Okey, contoh cikgu bagi nilai bagi panjang dia dan nilai bagi lebar dia. Contoh cikgu bagi nilai bagi panjang 10 cm. Okey, nilai bagi panjang ialah 10 cm. Nilai bagi lebar 7 cm. Alright. So, soalan tu kata, hitung luas segi 4 di atas. Contoh macam tu lah soalan dia. So, dia kata hitung luas bagi segi 4 di atas. Jadi, kita kena ingat balik. Kita kena kenal pasti apakah formula bagi luas segi 4. So, tengok kat sini, luas segi 4 bersamaan dengan panjang darab lebar. So, bila kita dah kenal pasti, okey, bila kita dah kenal pasti, formula dia sama, luas segi 4 bersamaan panjang darab lebar. Ataupun kalau kamu nak tulis P darab L pun boleh, tak ada masalah pun P darab L maksudnya panjang darab lebar lah. So, panjang dia berapa? Panjang dia 10 cm. 10 cm darab dengan berapa kat sini? Lebar dia 7 cm. So, 10 darab 7 70 cm. Okey. So tengok kat sini kamu kena take note, kena peka kat sini, tengok kat sini. Ada berapa cm? Ni cm pertama kan? Cm pertama darab dengan cm kedua. So jadi berapa cm? Ada 2 cm kan? So bila 2 cm, kamu kena letak simbol 2 kecil kat atas ni. Selepas m, letak simbol 2 kecil. Okey, ini bermaksud cm persegi. 70 cm persegi. Okey, cikgu lupa nak bagi tahu tadi. Okey, untuk unit luas kita menggunakan unit persegi. Unit persegi maksudnya ni lah. Ni. Okey. Sama ada cm persegi ataupun meter persegi. So, itu bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu dia tulis kat situ 10 cm. Darab dengan 7 cm. So, maksudnya kat sini, dia akan jadi cm persegi lah. Kalau soalan tu dia kata 10 meter darab dengan 7 meter. So, dia akan jadi, kalau cikgu tukar sini, C ni cikgu buang, jadi m je. Alright, so jadi 10 meter darab dengan 7 meter. So, dia akan jadi 10 m darab dengan 7 m. 70 meter persegi. So, jangan tinggal. Okay, simbol jangan tinggal. Alright. M
persegi ataupun cm persegi. Okey. Persegi menunjukkan itu ialah nilai bagi luas. Okey. Okey. So, nanti cikgu tunjuk lagi. Yang ni kita nak kenal dulu. Kita nak kenal dulu apakah formula bagi segi 4. Lepas ni cikgu nak masuk ni pula. Okay, so, ingat balik formula bagi luas hanyalah panjang darab dengan lebar. Okay. Ingat panjang tu garisan melintang. So, garisan yang menegak ataupun menyendeng itu kita panggil sebagai lebar, right? So, macam mana pula dengan segitiga cikgu? Okey, untuk segitiga, formula luas segitiga dia macam ni. Ni kan bentuk segitiga kan? So, cikgu lukis macam ni je lah. Okey, dia ada dua cara lah kamu nak tulis, dua cara. Okey, cara pertama, cikgu tunjuk cara pertama 1/2 darab panjang. Okey, 1/2 darab panjang darab dengan lebar. Ini cara pertama. Okey, cara kedua. Panjang. Okey, panjang darab dengan lebar. Salah. Sorry. Dia bukan lebar sebenarnya. Sorry. Dia bukan panjang dengan lebar kat sini. Cikgu dah terconfuse. Tapak dan tinggi. Okey, 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, cara kedua, tapak darab tinggi. Okey. Bahagi dengan 2. Okey. Cikgu ulang balik. Okey, formula luas segitiga dia ada dua cara. Okay. Yang pertama, 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, cara kedua, tapak darab tinggi bahagi dengan 2. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, kenapa dia 1/2 darab tapak darab tinggi? Ataupun kenapa tapak darab tinggi bahagi dengan 2? Okey, sebenarnya kalau kamu kalau kita selidik lah ya. Okey, sebenarnya ni segitiga kan? Segitiga ni macam ni kan? Okey. Segitiga ni ialah sebenarnya separuh. Okey, separuh daripada apa? Separuh daripada ni. Separuh daripada apa? Kelas. Kelas tiba-tiba. Separuh daripada apa murid-murid? Separuh daripada segi 4 tepat. Jadi, kalau kamu tulis tapak darab tinggi sahaja, samalah dengan panjang darab lebar saja. Okey? So, bila kamu hanya ambil formula tapak darab tinggi, kamu tak akan dapat luas bagi segitiga. Sebab tapak darab tinggi bersamaan dengan panjang darab lebar. Okey? So, bila kita nak separuh, okey, kita nak separuh daripada segi 4, ni kan separuh kan? Asal dia ni separuh kan? Okey, asal dia macam mana? Asal dia ialah daripada asal dia ialah daripada 1/4 tepat. That's why lah kita kena 1/2, separuh darab tapak darab tinggi. Ni separuh bahagian ni ialah 1/2. Cikgu tulis dengan warna hijau. 1/2, sini pun 1/2. Okey. So kita ambil 1/2 darab tapak darab tinggi. So yang mana satu? Tapak cikgu. Kenapa lain sangat? Tapak ni yang sini, yang bawah ni. Tapak tinggi. So kalau kamu tengok kat sini, tapak samalah dengan panjang. Okey? Tapak dia sama dengan panjang, tinggi dia sama dengan lebar. Alright. So kalau nombor 2 pula macam mana? Okey, tapak darab tinggi bahagi dengan 2. Okey, contohnya
tapak darab tinggi. Bila kamu tapak, kamu darabkan dengan tinggi, kamu akan dapat luas permukaan bagi 1 segi 4. Betul tak? Tapi kita nak separuh je kan? Kita nak bahagian ni. Kita nak yang ni je. So, bila kita nak yang ni, kita kena bahagi dengan 2 lah. Okey, kita kena bahagi dengan 2. Okey, contoh cikgu bagi dia punya tapak kat sini 6 cm. Tinggi dia 4 cm. So, kita guna cara pertama. Okey, cikgu nak tahu luas bagi segitiga ini. Alright, so kita ambil balik formula dia. 1/2 darab tapak. Mana tapak dia? Tapak dia 6 cm. Okay, nak darab dengan apa? Nak darab dengan tinggi. Mana tinggi dia? Tinggi dia ialah 4 cm. Okey. So, 6. Okey, yang bawah ni kita kena bahagilah. Okey, so cikgu buat macam ni sekejap. Kan, macam ni. Ni kena bahagi Okey, yang atas baru kita darab. Okey, so 6 bahagi dengan 2 akan dapat 3. Okey. So, 1 darab 3, 3. 3 darab dengan 4, 12. Okey. Cikgu guna warna hitam. 12 cm per segi. Okey. Kalau kita guna cara kedua. Okey. Kita guna cara kedua. Kita ambil dulu nilai tapak dia. Nilai tapak dia warna hitam lah. Nilai tapak dia ialah 6 cm. Okey. 6 cm. Nak darab dengan berapa? Darab dengan tinggi dia 4 cm. Okey. Bahagi dengan 2. Okey, kamu selesaikan yang atas dulu. Kamu selesaikan yang darab dulu. Okey, 6 darab dengan 4 bersamaan dengan 24. 24 cm persegi bahagi dengan 2. Okey, 24 bahagi dengan 2 berapa? So, 24 bahagi dengan 2, dia akan dapat 12. So, jawapan dia 12 cm persegi. So, jawapan dia sama kan? Cuma caranya yang berbeza. Okey. Cara yang berbeza tapi jawapannya tetap sama. Jadi, kamu boleh guna cara pertama ataupun cara kedua. Ikut kesesuaian ataupun keselesaan kamu. Alright. So, cikgu akan padam dulu. Sebab kita nak kita nak masuk soalan-soalan yang kita boleh buat bersama. Okey, so cikgu padam dulu yang ni. Okey, cikgu padam kejap. Dia punya ni kuat lah. Kejap Dia punya dakwat ni kuat. Okey, berbekas. Okey. So, sekarang ni kita tengok soalan pertama. Ya, soalan pertama. Okey, soalan pertama. Okey, cikgu pergi soalan segitiga dulu. Okey. Okey, so sekarang ni ada satu segitiga. Dan segitiga ni dia ada kecil, 4 segi kecil kat sini. So ini menunjukkan bahawa segitiga ini ialah segitiga bersudut tegak. Kita dah pernah belajar 2 minggu lepas tentang jenis-jenis segitiga kan. So cikgu just go fast je lah hari ni. Okey, kat sini ialah segitiga bersudut tegak. So dia kata hitung luas segitiga di atas. Okey. So kena ingat balik lah. Okey, kena ingat balik apakah rumus bagi segitiga. Apakah rumus bagi segitiga? So, cikgu tulis siap-siap kat sini. Rumus luas bagi segitiga ialah 1/2 darab dengan
tapak darab dengan tinggi kan? Alright. So kita masukkan dia punya nilai. Masukkan dia punya nilai 1/2 darab tapak mana tapak? Ni tapak dia. Okey, ni tapak dia dan ni tinggi dia. Okey. So tapak dia 6 cm. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 9 cm. Okey, cikgu kata kalau 1/2 darab dengan 6 darab dengan 9 cm, yang bawah ni, okey, yang bawah ni kita kena bahagi dengan belah atas. So 6 bahagi dengan 2 dapat 3 kan? So 1 darab 3, 3. 3 darab dengan 9, 27. Unit dia jangan dilupa. Okey, unit dia jangan dilupa. Ada 2 cm, 1 cm, 2 cm. So dia akan jadi cm persegi. Ni simbol dia ni. Okey. Kita tak akan tulis ya. Kita tak akan tulis macam ni. cm tak akan tulis macam ni. So kita nak hapuskan 1 cm ni, kita just tulis 2 kecil kat atas tu. Alright. So ini soalan pertama. Okey, kita tengok soalan kedua Soalan kedua. Okey, saya ingat sikit lah. Tapi sebenarnya ukuran dia tepat lah Okey, kat sini okey. So sekarang ni dia kata kat sini sama jugalah. Hitung luas segi 4 di atas. Okey. So kena ingat balik apakah formula ataupun rumus bagi segi 4. Okey. Okey, luas segi 4 bersamaan dengan panjang darab dengan lebar. Okey, cikgu tulis P dengan L je. Panjang darab dengan lebar. So mana panjang dia? Cikgu cakap tadi, panjang dia ialah garis yang melintang. So inilah panjang. Okey, this is P. Okey, this is L. Okay, kita dah kenal pasti yang mana satu panjang, yang mana satu lebar. Kita masukkan sahaja dia punya nilai. Okey, 12 cm darab dengan 8 cm. Kalau kamu tak boleh nak kira menggunakan ayat matematik macam ni, kamu just guna je bentuk lazim. Okey, guna je macam ni. 12 cm darab dengan 8. Okey, 2 darab dengan 8, 16. 1 darab dengan 8, 8 tambah 1 atas 96 cm persegi. Okey? So mudah je. Ingat, kalau luas segi 4, panjang darab dengan lebar. Kalau luas segi 3, 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Ataupun cara kedua, tapak darab tinggi bahagi dengan 2. Okey, boleh faham tak setakat ni? Cikgu harap kamu boleh follow. Sebab ni just simple je ni. Dia belum ada lagi soalan gabungan. Ni simple je. Yang penting kamu kena ingat formula. Okey. Cikgu nak tunjuk soalan segitiga. Soalan dia minta kita kira luas, tapi segitiga ni bukan segitiga bersudut tegak. Okey, so cikgu lukis sekejap. So dia macam ni lah. Dia macam ni. Okey, so kat sini berapa? Kat sini cikgu letak dalam. Okey. Dia tulis macam ni So cikgu tulis soalan dia. Hitung Okey, soalan dia
hitung luas segitiga di atas, yang ni lah. Jika tingginya ialah 7 cm. Okey. Maklumat dah diberikan. Okey, maklumat dah diberikan. Alright. So, kalau tengok macam ni, before kita buat sama-sama, okey, before kita buat sama-sama, cikgu nak kita sama-sama kenal pasti mana satu dia punya tinggi. Mana satu dia punya tinggi rasa-rasa? Adakah kat sini? Adakah kat sini? Adakah kat sini? Tidak ya. Sini bukan tinggi dia. Okey. Tinggi yang sebenarnya ialah kat sini. Daripada hujung ni ke sini. Daripada atas ni ke bawah. Okey, sebenarnya macam ni lah. So, tinggi dia daripada sini ke sini. Ni ialah tinggi. So, berapa tinggi yang soalan bagi tahu? Tinggi dia ialah 7 cm. Alright. Kalau dapat soalan bentuk segitiga macam ni, tinggi dia ialah garis tegak ya, garis tegak daripada hujung bucu ke bawah. Okey, so berapakah luas bagi segitiga di atas ni? Okey, cikgu nak guna cara kedua Luas segitiga samaan dengan tapak. Okey, tapak kita darab dengan tinggi bahagi dengan 2. So, kita masukkan nilai tapak. Okey, tapak ni 10 cm. Kita darab dengan tinggi dia 7 cm. Bahagi dengan 2. Okey, selesaikan yang atas dulu. 10 darab dengan 7 bersamaan dengan, kat sinilah. 10 darab dengan 7, 70 cm. Okey, 70 cm bahagi dengan 2. Okey, tak boleh nak guna cara macam ni. Susah cikgu. So, cikgu buat cara mudah. Macam ni je. cm2. cm2 lupa ya. cm2. cm persegi. Okey, so 7 bahagi dengan 2, 3. Okey. 10 bahagi dengan 2, 5. Okey. So, jawapan akhirnya ialah 35 cm persegi. Okey. So, ini ialah cara kedua. Okey, cara kedua iaitu kamu darab dulu tapak dan tinggi, kemudian kamu bahagikan dengan 2. Okey. So, cikgu nak tunjuk lagi satu bentuk segitiga. Lagi satu bentuk segitiga. Sebab segitiga kan dia banyak jenis. Okey. So, soalan dia boleh tanya dalam macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk segitiga yang ada. Macam ni ke? Sekejap. Besarkan sikit. Oh. Macam ni lah, lebih kurang. Okey. Okey, so sekarang ni dekat soalan dekat gambar rajah ini ada 3 ukuran yang diberikan. Okey, ada 3 ukuran yang diberikan. Okey. So, soalan dia kata hitung luas segitiga di atas. Okey, kita tulis dulu formula dia. Luas segitiga bersamaan 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. Okey, so kat sini dia ada 3 ukuran. Okey, ada 3 ukuran, ada 24 cm,
Ada 20 cm, ada 26 cm. Tapi yang mana satu kita nak guna? Mana satu yang kita nak buang, tak perlu guna. Okey. So kena tengok balik formula dia. 1/2 darab tapak. Okey, tulis dulu. 1/2 darab tapak. Mana tapak dia? Tapak dia yang bawah ni lah, garis melintang. 24 cm darab tinggi. Okey, mana satu antara 20 cm? Okey, mana satu antara 20 cm dan 26 cm yang mewakili tinggi. Okey, yang mana satu rasa-rasa? 20 ke 26? Siapa ada jawapan? Cuba komen kat bawah tu. Okey. So, yang mana satu rasa-rasa? Ingat, tinggi ialah garis tegak daripada bucu ke bawah. Okey. So, tingginya ialah yang ni lah. Okey, sebab yang ni ialah garis yang menyengit macam ni kan? Yang macam ni. Yang menyengit macam ni. So, kita tak ambil lah garis menyengit ni. Untuk formula luas, kita ambil garisan tegak sebagai tinggi. Okey, so kita tulis. Okey, so 1/2 darab dengan 24 cm darab dengan 26 cm. Okey, selesaikan yang first. 24 bahagi dengan 2, 12. Okey, so 1 darab 12, 12. 12 darab dengan 26, 12 darab dengan 26. Okey. 12, 6, 7, 4. 2. 2, 1, 3. So, jawapannya ialah 312 cm persegi. So, hari ni cikgu dah tunjuk macam-macam bentuk segitiga yang ada. So, kena ingat tinggi ialah garisan tegak daripada bucu atas ke bawah. Okay, so jangan confuse lah. Alright, so cikgu dah cover. Okay, cikgu dah cover untuk tajuk luas. So, sekarang ni kita akan masuk tajuk. Tajuk apa? Tajuk kedua iaitu isi padu. Okey, sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, cikgu akan terangkan dululah apa maksud isi padu. Okey, isi padu ni sebenarnya ialah ruang yang dipenuhi. Okey, ruang yang memenuhi sesuatu bekas. Macam ni lah contohnya. Contohnya kat sini, cikgu ada bawa kotak ni. So, ruang yang memenuhi kotak ni kita panggil dia sebagai isi padu. Okey. So, apakah unit yang ada bagi isi padu? Okey, unit yang ada bagi isi padu. Tadi kalau luas dia punya unit persegi, betul tak? So, kat sini unit dia ialah unit padu. Okey, macam mana pula unit padu ni cikgu? Okey, unit padu ni bersamaan dengan unit 3. Okey, 3 kecil. Tadi unit 2 kecil. Okey, sekarang ni isi padu unit 3 kecil. Okey, unit-unit yang biasanya kita jumpa ialah cm padu ataupun meter padu. Okey, boleh jelas? Untuk isi padu ialah ruang yang memenuhi sesuatu bekas. Okey, untuk isi padu kita akan belajar dua jenis bentuk yang terlibat. Okey, cikgu padam dulu. Okey, kamu akan belajar dua jenis bentuk yang terlibat. Isi padu ataupun volume lah. In English dia volume. Okey. So, cikgu cakap tadi kamu akan belajar dua jenis bentuk, betul tak? So, bentuk yang pertama yang kamu akan belajar ialah bentuk ni. Bentuk yang pertama ialah bentuk ini. Okey, dan bentuk kedua
Okey. Maaf lukisan cikgu tak accurate tapi lebih kurang macam ni lah. Okey, bentuk dia. Okey. So, siapa tahu? Siapa tahu ini bentuk apa? Ini kita panggilkan dia sebagai apa ni? Ini kita panggil dia sebagai apa, murid-murid? Ini kita panggil dia sebagai kubus. Okey? Kubus bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris dia cube. Okey, ni kubus. Okey, yang kedua ni, bentuk yang kedua ni ialah ku juga. Tapi ku apa? Cuboid. Bahasa Inggeris dia sama je, cuma ejaan je lain. Cuboid. Kubus, cuboid. So macam mana nak beza? Kalau kita tengok pun kita dah nampak dah beza dia macam mana. Okey. Kubus ialah mempunyai sisi yang sama. Okey, setiap sisi dia sama panjang. Okey, sama panjang. Kenapa? Sebab kubus ni ialah dibina hasil daripada gabungan gabungan segi empat sama. Okey, sebab itulah kubus mempunyai sisi yang sama panjang. Okey. Macam mana pula dengan cuboid? Adakah dia mempunyai sisi yang sama panjang? Tidak. Okey, tidak. Sebab cuboid dia boleh terdiri daripada bentuk segi empat tepat dan segi empat tepat yang lain, ataupun dia boleh juga terbentuk daripada gabungan bentuk segi empat tepat dan segi empat sama. Jadi sisinya tak samalah. Okey, yang ni sama dengan sini. Yang sini dengan sini, yang belah sana ada lagi satu. Okey, kalau tengok belah dalam macam ni lah. Okey, so kat sini dia sama. Okey. Kat sini dia akan sama dengan belah sini, bawah ni dengan sini. Alright. So, sisinya tak sama. Kalau kubus, sisinya semua sama. Alright. So, yang tu dulu untuk kita faham jenis-jenis bentuk kubus dan cuboid. Okay, ciri-cirinya yang ni semua sama sisi, yang ni tak sama sisi. Alright. Kalau kamu boleh tengok contoh-contoh untuk kubus. Apa contoh-contoh terdekat kubus? Contoh cikgu bawa ni. Kecil je. Ni. Dadu. Okey, ni dadu cikgu. So, dadu ni ialah contoh bagi kubus sebab semua sisi yang ada, okey, semua sisi yang ada mempunyai sama panjang. Sisi dia semua sama panjang. Okey, contoh yang kedua ni. Kotak hadiah cikgu ni pun sama. Ini adalah bentuk kubus. Apa lagi bentuk-bentuk kubus yang lain? Okey, contohlah siapa yang suka main Rubik. Ataupun ada juga yang panggil dia kubik. Yang boleh pusing-pusing tu. Yang boleh pusing-pusing tu. Okey, so itu pun adalah daripada bentuk kubus. Kalau cuboid ni banyak, okey, banyak. Contohnya kotak kasut, apa lagi? Kotak tisu. Macam-macam lagi lah. Kotak-kotak hadiah pun ada. Kotak-kotak air mineral ke. Itu semua ialah dalam bentuk cuboid. Alright, so kita pergi dia punya rumus. Kita pergi dia punya rumus. Rumus dia sama saja. Okey, rumus dia sama. Rumus atau formula lah. Okey. Sama saja, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Kubus ke, cuboid ke, dua-dua menggunakan rumus yang sama. Okey. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Ataupun rumus kedua, okey, ni rumus pertama, ataupun rumus kedua, luas darab tinggi. Okey. Kenapa cikgu tulis luas tapak? Luas tapak. Kenapa cikgu tulis luas tapak darab tinggi? Sebab ingat lagi tak yang kita belajar tadi yang tajuk luas? Luas ialah
Luas ialah panjang darab lebar, betul? So, panjang darab lebar bersamaan dengan luas tapak darab dengan tinggi. Tapi kebiasaannya kita akan gunakan yang first ni. Panjang darab lebar darab tinggi. Ada sesetengah keadaan kita guna luas tapak darab tinggi. Alright. So, cikgu padam dulu Cikgu padam dulu. Yang ni. Cikgu padam dulu yang ni. Okey. So, cikgu tunjuk satu bentuk lah kat sini Okey. Sekejap dua, tiga. Ada berapa? Okey. Lebih kurang bentuk dia macam ni lah. Okey. Oh, buruknya. Okey. So, sekejap cikgu padam balik, buruk sangat ni. Sekejap. Macam ni. Okey, ni sebenarnya bentuk kotak. Okey, ni ialah bentuk kotak. Alah, tak sama pula. Sekejap. Sabar-sabar. Okey, ini ialah bentuk kotak. Alright. So, kotak ni, okey. Kotak ni cikgu nak letak kotak ni, okey, sebelum cikgu nak bagi tahu dengan lebih lanjut, kotak ni bentuk apa? Okey. Kotak ni ialah kuboid kan? Okey, so sekarang ni kuboid ini cikgu nak letak kubus-kubus kecil di dalamnya. Okey, so cikgu lukis kubus kecil dalam ni Allah. Allah, tak sama Tak sama dia punya ni lukisan ni. Cikgu minta maaf, lukisan cikgu tak cantik. Okey, sekejap cikgu padam sikit. Macam ni lah lebih kurang. Okey. So sekarang ni daripada kotak yang besar tadi tu kan. Okey, daripada kotak yang besar ni cikgu dah masukkan kubus-kubus kecil. Sebenarnya kubus kecil ni sama saiz lah, tapi cikgu minta maaf sebab tangan cikgu ni tak terlalu tak accurate. So jadilah bentuk yang tak berapa nak tepat ni. Okey, so cikgu tanda dulu ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4, nombor 5. Okey, sekarang ni tengok panjang dia. Dia berapa unit panjang dia? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang dia bersamaan dengan 5 unit. Okey. Tengok dia punya lebar dia. Okey. Lebar ni kat sini lah. Lebar dia kat sini. Lebar dia ada berapa? 1 unit. Okey. Lebar dia ada 1 unit. Okey. Tinggi. Tinggi dia ialah satu garis daripada atas ni turun ke bawah. So ada berapa? 1 kan? 1 unit. So kalau soalan tu tanya hitung isi padu, okay, hitung isi padu rajah di atas. So kita guna formula dia. Okay, formula dia ialah panjang darab lebar darab tinggi. Okay, cikgu guna short form je. P darab L darab T. So P dia berapa? P dia 5 unit. L dia berapa? L dia 1 unit. T dia berapa? T dia 1 unit. Okay, so 5 darab 1, 5. 5 darab 1, 5. Jadi 5 unit padu. Maksudnya kat sini ruang yang memenuhi satu kotak. Okey, satu kotak ni ialah 5 unit padu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu nak tunjuk contoh dekat kamu.
Cikgu nak tunjuk contoh dekat kamu. Okey, sekarang ni cikgu ada bawa bekas ni kotak lah kot. Kotak cikgu ni. Okey. So kotak ni mempunyai panjang 5 cm. Okey. Padam dulu jap. Okey. Kotak ni mempunyai panjang 5 cm. Okey, dia punya lebar dekat sini. Lebar ni ialah 3 cm dan ketinggian dia 1 cm. Okey. Cikgu bagi tahu awal-awal penafiannya ialah ukuran yang cikgu berikan bukan ukuran tepat, tapi ukuran yang cikgu berikan ialah untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. So, panjang dia ialah 5 cm. Okey, ingat balik, panjang dia ialah 5 cm. Lebar dia 3 cm dan ketinggian dia 1 cm. Okey, cikgu tulis dulu siap-siap. Panjang 5 cm, lebar 3 cm, tinggi 1 cm. Okey, cikgu lukis sekejap bentuk dia. So lebih kurang macam ni lah bentuk cikgu punya kotak ni. 5, 3, 1 cm. Okey. So sekarang ni cikgu nak aplikasikan seperti yang kita dah buat tadi tu, yang kotak-kotak kecil tu. Okey, so sekarang ni cikgu ada kotak kecil. Okey. So kotak kecil ni yang berbentuk kubus ni mempunyai nilai setiap sisi macam nilah. Mempunyai nilai setiap sisi 1 cm. Okey, panjang 1 cm, lebar 1 cm, tinggi 1 cm. So, kotak kecil ni cikgu nak masukkan dalam kubus yang kecil ni cikgu nak masukkan ke dalam kotak ni. Okey. So, kita nak tengok berapakah bilangan kubus kecil yang boleh memuatkan kotak cikgu ni. Alright, so cikgu akan buka kotak ni. So cikgu akan buka, dia kosong je. Okey, so cikgu akan masukkan. Okey, cikgu akan masukkan. Okey, boleh kira dengan cikgu sama-sama. 1. Okey. 2. 3. 4. 5. Okey, 5. Adakah 5 ni sudah memenuhi ruang? Cuba tengok. Adakah 5 ni sudah memenuhi ruang? Allah, terbalik pula. Adakah 5 kotak kecil yang berbentuk kubus ni telah memenuhi ruang kotak cikgu? Okey, tidak. Okey, cikgu masukkan lagi. 5. Okey, 5. 6. 7. Okey. 8. Okey. Susun perlahan 8. 9. 10. 10. Okey. Adakah Allahu Akbar, tertutup pula. Adakah 10 kubus kecil tadi telah memenuhi ruang kotak cikgu? Cuba tengok. Masih ada ruang kan? Maksudnya 10 belum lagi. So kita kena masukkan lagi. Okey, cikgu masukkan. Okey, sekejap. 10. Jadi 10. 11. 11. Sekejap. Dia ketat sikit. 11. 12. Okey. 13. Adakah sudah memenuhi? Nampak tak? Adakah sudah memenuhi? Belum. Okey, so kita ambil lagi. 13. Cikgu nak ambil warna apa pula ya? Cikgu nak ambil warna apa? Kejap, cikgu ambil warna ni. Okey, 14. Okey, one more. Cak warna apa Boleh kot. 15. Okey, tengok kat sini. Okey. 15 kubus kecil telah memenuhi kotak
cikgu. Nampak tak? Nampak kan? 15. 1, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bermaksud 15 kubus kecil. Okey, 15 kubus kecil telah memenuhi ruang kotak cikgu. Okey. Jom kita tengok apa kaitannya. Okey, kita tengok apa kaitan dia. So cikgu nak guna warna hijau. Okey. So kita tengok balik Okey, kita tengok kat sini. Kubus 1 cm, darab 1 cm, darab 1 cm. Okey, panjang, darab lebar, darab tinggi. So 1 cm, darab 1 cm, darab 1 cm. So dia akan dapat 1 cm padu. Okey, ini ialah isi padu bagi kubus kecil cikgu ni. Okey, 1 cm padu. Okey. So sekarang ni cikgu nak tengok berapakah isi padu bagi kotak cikgu ni. So kita guna formula yang sama. P darab L darab T. So P dia mana? P dia 5 cm. L dia mana? L dia 3 cm. T dia mana? T dia 1 cm. Okey, pastikan kita isi dengan nilai yang betul. 5, 3, 1. Alright, betul. 5 darab 3, 15. 15 darab 1, 15. Alright, so 15 cm padu ialah isi padu bagi kotak cikgu. Okey, jadi cuba tengok kat sini. Betul tak ada 15? Betul tak ada 15 kubus kecil cikgu? Maksudnya ada 15 kan? Samalah dekat sini. Okey, sama. Sebab apa? Isi padu bagi satu kubus kecil bersamaan dengan 1 cm. So 15 cm, kalau nak tahu betul ke tak, kita try 15 cm padu kita bahagi dengan 1 cm padu. So potong 15 bagi 1, 15. So 15 kotak 15 apa ni? 15 ni, 15 kubus kecil ni bersamaan dengan 15 cm padu. Okey. Alright. So settle untuk kotak cikgu tu. Okey. Settle untuk kotak cikgu. Sebenarnya cikgu nak tunjuk lagi satu, tapi macam tak cukup masa kan. So tak apalah. Okey, tak apalah. Nanti next time lah cikgu tunjuk. Okey. So cikgu nak pergi soalan-soalan yang boleh kita buat bersama untuk tajuk isi padu. Okey. So yang ni padamlah dulu. Alright. So kita tengok soalan pertama. Okey. Soalan pertama. Okey, soalan pertama nyatakan soalan pertama berbunyi hitung isi padu kubus di bawah. Okey. So, yang pertama sekali, kita kena kenal pasti rumus apa yang kita nak guna. Nak tahu rumus apa nak guna, tengok keyword, tengok kata kunci yang ada. Okey, isi padu. So, bila isi padu, apakah rumus yang kita boleh guna? Rumus yang kita boleh guna ialah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey. Kata kunci kedua apa? Kata kunci kedua ialah kubus. Kubus ni menunjukkan apa sebenarnya? Kubus ni ialah menunjukkan bahawa panjang setiap sisi adalah sama. Jadi, walaupun soalan tu tak berikan semua sisi, okey, walaupun soalan tu tak berikan panjang semua sisi, tapi kita boleh gunakan. Okey, kita boleh gunakan maklumat yang ada. Okey.
5 cm dekat sini bermaksud semua sisi ialah 5 cm. Maksudnya kalau panjang dia 5 cm, lebar dia pun mestilah 5 cm dan tingginya pun ialah 5 cm. Sebab apa? Sebab kubus. Kubus ni menunjukkan bahawa sisi bagi semua, panjang bagi semua sisi ni adalah sama. So sekarang ni jom kita buat. Masukkan saja nilai dia. 5 cm darab 5 cm darab 5 cm. So 5 darab 5 25 cm. Darab dengan 5 cm. Susahlah cikgu, tak boleh nak buat. Guna sahaja bentuk lazim. 5 darab 5, 25. Naik atas 2. 2 darab dengan 5, 10. 11, 12. Unit dia jangan kita lupa. Unit dia cm. Cm apa? Tertinggal. Unit dia ialah cm padu. Unit dia ialah cm padu sebab ada 3 unit kat sini. 1, 2 dan 3. Soalan kedua. Soalan kedua ialah cm. So kat sini, cikgu tukar sini je. Kat sini dia tulis kuboid. So, formula dia tetap sama, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. So, kita masukkan saja nilai dia sebab isi padu kan. So, kita masukkan saja nilai dia 10 cm darab dengan lebar 5 cm darab dengan tinggi 3 cm. 10 cm darab dengan 5 cm samaan dengan 50 cm. Persegi darab dengan 3 cm. Kalau tak boleh guna cara biasa, tapi cikgu nak terus tulis jawapan dia lah. So jawapan akhir dia akan jadi 150 cm padu. Alright, cikgu nak ambil lagi 2 soalan. Lagi 2 soalan ialah dia sengit sikit ya. Macam itulah lebih kurang. Sini. Soalan dia sama. Hitung isi padu kuboid di bawah. So sekarang ni kalau isi padu, ingat formula dia P darab L darab T. So formula dah tahu, masukkan nilai. Alright, tapi kat sini dia bagi hanya dua ukuran. Ukuran untuk apa? Ukuran untuk panjang dan ukuran untuk tinggi. Tapi dia ada bagi satu clue, iaitu ni. Ni tanda ni. Bila tanda ni semua ada tanda satu, maksudnya semua sisi tu ialah sama. Maksudnya ini ialah segi 4 sama. Bila sama sisi, maksudnya 4 cm kat sini pun 4 cm lah. So bila dah tahu, kita terus masukkan nilai dia dalam rumus. So 7 darab dengan 4, 28. 28 darab dengan 4, 112 cm padu. So kena ingat, kalau dia ada bagi tanda satu sini, satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini, semuanya sama sisi. So last question. Sekejap, cikgu nak lukis.
Okey, soalannya berbeza sikit ya. Okey, soalannya macam ni. Rajah di atas menunjukkan suatu cuboid. Hitung isi padu rajah di atas jika luas tapak ialah 24 cm. Okey, isi padu. So, isi padu tadi kita belajar ada dua kan? Ada panjang, darab lebar, darab tinggi. Ni yang pertama. Yang kedua, cikgu cakap tadi, luas tapak darab dengan tinggi. Okey. So kat sini dia tak bagi tahu dia punya panjang dengan lebar berapa, tapi dia bagi maklumat apa? Dia bagi maklumat luas tapak. Okey, luas tapak ni bermaksud panjang darab dengan lebar lah. Ni panjang ni darab dengan lebar. Okey, ni ialah luas tapak ni. Alright. So, bila dia bagi luas tapak dia 24 cm persegi, kita hanya darabkan. Okay, kita boleh terus darabkan. Saya tulis balik. Kita boleh terus darabkan luas tapak dengan tinggi. So, ambil nilai dia 24 cm persegi. Darab dengan berapa? Darab dengan tinggi dia, iaitu 6 cm. So, dia akan jadi jawapannya ialah 144 cm padu. Okey. So, bila soalan dia tulis siap-siap luas tapak, kamu tak perlu pening lah nak kira berapa panjang dia, berapa lebar dia. Kenapa? Sebab kamu terus gunakan formula kedua. Luas tapak terus darabkan dengan tinggi. Sebab luas tapak ialah panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar ialah luas tapak. So, tak perlu pening-pening, okey, tak perlu pening-pening. Terus ambil saja nilai yang diberikan, darab dengan tinggi. Okey. So, cikgu rasa untuk tajuk ruang, okey, kita dah settle semua tajuk ruang. Alright. So, kita boleh finish lah, kita boleh end kita punya live pada petang ini. So, kita boleh, cikgu harap kita boleh jumpa lagi lah minggu depan dan minggu-minggu seterusnya untuk tajuk-tajuk berikutnya. So, cikgu nak pesan apa? Cikgu nak pesan, jangan lupa like dan share. Okay? Nak komen pun boleh, tak ada masalah. Komen je kat bawah tu. Okay? So, cikgu harap kamu dapat manfaat daripada perkongsian cikgu pada petang ini. So, bye-bye. Assalamualaikum.